Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Sedang pendengar sekalian. Yang sentiasa menyokong aktiviti Masjid Darul Ghufran. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas segala sokongan dan bantuan diberikan kepada pihak masjid atas segala aktiviti yang kita buat. Mudah-mudahan dalam masa dakwah kita online pun kita menerima banyak sokongan dan bantuan daripada sedang pendengar sekalian, insya-Allah. Dan kita hari ini masih lagi membicarakan kitab Riyadhus Salihin kita jilid yang kedua dalam bab kelebihan solat secara berjamaah. Belum habis lagi. Dalam bab ni diterangkan banyak sekali. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat merasakan kelebihan solat secara berjamaah. Sokongan padu antara seorang dengan seseorang dalam solat berjamaah. Boleh dapat sokongan padu. Disebabkan itu bila kita solat secara berjamaah terasa lebih ringan. Kalau kita perlu solat dengan banyak jumlah rakaat yang banyak, bila kita solat secara berjamaah dia akan lebih ringan. Sebabkan itu ada banyaklah even orang perempuan pun suka secara berjamaah solat di masjid kerana dia mudah. Cuma perlu jaga segala misal pantang larangnya, kita elakkan daripada fitnah dan sebagainya, ataupun kita elakkan daripada niat kita yang terkeluar daripada yang landasan yang sepatutnya. Di sini kita masih lagi membicarakan tentang kelebihan solat secara berjamaah, iaitu pada minggu yang lalu kita ada terangkan tentang iaitu bila kita solat secara berjamaah, dia adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak suka, kita suka solat dekat rumah, jadi kalau tak sempat tu cerita lain. Tapi kalaulah kita tak suka, kita meninggalkan kerana kita suka solat dekat rumah berbanding solat dalam masjid, maka kita sudah meninggalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang selama ni dalam hadis-hadis yang sebelum ni kita pernah bincang, sampaikan Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak solat secara berjamaah dekat masjid. Terutama sekali solat berjamaah tu, kalau kita tengok setiap orang lelaki mesti solat, paling tidak solat secara solat Jumaat dekat masjid secara berjamaah kan. Itu kelebihan orang-orang lelaki, dia dapat kelebihan solat pada waktu itu, mendapat juga masa-masa mustajab doa kan, kerana mereka tu memikul tanggungjawab yang berat. Tanggungjawab berat, oleh itu mesti sentiasa diberi khutbah lah. Setiap minggu dia orang kena dengar kan, kena brush lah diri tu ke iman semua, tanggungjawab yang banyak yang selama ni nanti kadang-kadang manusia tu jadi leka dan juga malas ataupun putus asa. Jadi dengan dengan sokongan solat secara berjamaah, banyak kelebihannya, hinggakan malaikat pun memberi doa kepada mereka-mereka yang solat secara berjamaah dekat masjid, solat secara berjamaah dengan keluarga, solat menunggu solat daripada satu solat kepada satu solat. Itu semua kelebihan yang sudah kita bicarakan. Hari ini kita masih lagi sambung tajuk kita ni, solat secara berjamaah, kelebihannya, iaitu yang minggu lalu kita membaca riwayat daripada Imam Muslim. Katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajar kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya termasuk salah satu dari jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan solat di masjid yang diazankan di situ, iaitu solat-solat yang dilakukan dengan jamaah. Jadi solat dekat masjid yang diazankan, ada azan, solat bersama-sama kan. Jadi yang dilakukan secara berjamaah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan petunjuk yang Nabi sudah terangkan kepada kita untuk kita ikut. Sunanul huda, dalam hadis ni disebutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'azzanu fi. Ini adalah kata Imam Muslim,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanul huda, dia tu mengajarkan kepada kita jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya termasuk sunanil huda, iaitu jalan-jalan petunjuk adalah as-salata fil masjid, solat di dalam masjid yang di dalamnya diazankan, solat masjid yang diazankan di situ, yang ada azan di situ. Kemudian yang dilakukan juga solat-solat secara berjamaah, seperti solat akhir raya, solat Jumaat. Jadi di situlah kelebihan yang Nabi terangkan kepada kita. Dan hadis seterusnya daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi salatu illa qad istahwadha alaihim syaitan fa'alaikum bil jama'ah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanamil qasiyah, rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada 3 orang pun yang berada dalam satu kampung ataupun satu desa yang di kalangan mereka tidak didirikan solat jemaah, melainkan syaitan telah dapat memenangkan mereka itu. Maknanya kalau ada 3 orang dalam satu kampung, sudah bolehlah buat solat secara berjamaah, kan? Tapi mereka tidak buat. Kalau dah 3 orang pun dalam satu kampung mereka tidak melakukan solat secara berjamaah, maka syaitan telah dapat memenangkan mereka tu. Menanglah dia. Jadi jangan fikir solat secara berjamaah ni mesti nak kena ramai. So 3 pun dah kira kan ramai. Kan lebih daripada 2, kan? Maka dari itu hendaklah engkau semua tetap menjaga jamaah, sebab hanya serigala itu dapat makan dari kambing yang jauh, yakni yang terpencil dari kawannya. Di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan. Jadi di sini tentang serigala ni kan, itu dapat makan dari kambing yang jauh. Maksud dia bila kita tu suka bersendirian, nak buat apa sendiri, tak nak buat secara berjamaah. So mereka yang suka buat sendirian, nak jauh daripada jamaah, kalau dia kata buat secara berkumpulan ni boring lah. Jadi bila dia ada mindset seperti itu, dia nak dia seorang aja bagus, orang lain tak bagus, ataupun bila orang lain dia nak jatuhkan. Jadi dia adalah seperti kambing yang jauh bersendirian satu tempat. Senang tak serigala untuk nak menerkam dia? Maka senang. Oleh itu alaikum bil jamaah, kata Nabi, fa alaikum bil jamaah. Ni dalam hadis ni, ada juga dalam hadis yang lain Nabi sebutkan fa alaikum bil jamaah, menerangkan tentang sifat perlulah sekali kita berjamaah. Dalam hadis ini juga dibawa oleh Nabi, iaitu fa alaikum bil jamaah, hendaklah kamu dengan jamaah. Jadi jamaah boleh bantu, iaitu kalau wanita bermusafir pun dia suruh secara berjamaah. Kalaulah dia dengan misalnya para wali dia boleh bersama dengan dia, bagus. Mahram dia boleh bersama dengan dia, bagus. Kemudian ataupun kalau tidak, dia dengan satu jamaah. Termasuklah mesti ada jamaah yang wanita bersama-sama dengan dia, jangan semua pula lelaki, dia seorang perempuan. Jadi adalah sebab-sebab kenapa boleh senang untuk membantu jika ada kejadian susah dan sebagainya, kan? Boleh menjaga aib dia dan juga harga diri dia, kan? Ada orang dapat membantu sama-sama, 2-3 orang punya kepala lebih mudah untuk mencari idea daripada dia seorang saja. Jadi kalau dia seorang saja, banyaklah perkara-perkara yang boleh merosakkan diri dia, kan? Kadang kita nampak dekat media sosial sekarang pun ada jugalah yang menjadi seperti itu. Jadi kalau kita dekat luar negara, kita dalam keadaan susah misalnya, kan, kita disuruh balik kepada negara asal kita, itu lebih mudah. Kalau Singapura kebanyakan kalau terjadinya keadaan-keadaan yang tidak baik dekat luar, dia akan memanggil rakyatnya untuk pulang. Itu lebih baik, terjamin. Kalaulah dia dalam satu tempat yang kita tidak dapat reach, kemudian tak dapat cari dia,
segala force akan kita berikan kepada dia kan, mereka hantar delegasi dan sebagainya untuk mencarinya, itu adalah lebih sukar. Sukar, banyak pengorbanan harus dibuat. Kadang-kadang perlu misalnya dengan harta benda mungkin harus dikorbankan dan sebagainya untuk nak menjaga kemaslahatan orang tersebut. Sebabkan itu balik kepada jamaah kamu, balik kalau boleh balik kepada negara masing-masing, jadi lebih mudah. Walaupun kadang-kadang negara tersebut kalau dapat kalau misalnya kalau dalam COVID misalnya dia nak balik negara dia agak sukar, kerana mungkin pun orang tidak boleh menerima, tu dia kena kekal lah dalam negara yang dia keluar tadi. Itu pun boleh kita sebutkan kalau nak secara berjamaah. Sebabkan itu perlulah kalau kita bermusafir dengan orang lain juga, itu lebih baik kerana boleh memberi bantuan antara satu sama lain. Itu yang berlaku pada media sosial sekarang ni. Ada yang keluar negara tak balik-balik, tak tahu mana pergi dan sebagainya, yang kata bersendirian lah, musafir dan sebagainya. Itu bahaya, kerana bila kita sendirian banyak orang boleh menguasai kita. Nanti kita punya keselamatan terganggu. Boleh saja berlaku kemalangan di mana-mana kerana kita tak biasa dengan cara hidup tempat tersebut. Jadi alaikum bil jamaah. Kalau kita dalam berpersatuan dan sebagainya, samalah juga macam kita memimpin satu jamaah dalam solat kan. Dan sebabkan itu kita imam dengan makmumnya dengan bilalnya saling bantu membantu. Imam dah sebut Allah bilalnya kuatkan lagi, jadi yang siapa yang tak dengar boleh dengar lagi. Perpindahan antara satu solat dengan solat yang lain, berpindahan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Kita seorang imam nampak misalnya orang baru masuk, misalnya nampaklah, mungkin tak boleh nampak daripada belakang kalau baru nampak daripada depan jalan nak masuk, mungkin kita kena kasih ample time sikit untuk dia dapat takbir, kemudian baru kita rukuk misalnya kan. Jangan misalnya kalau kita misalnya dia dah masuk lama sikit, sikit aja tak sempat mungkin nak baca Fatihah kan. Jadi itu semua kita perlu ambil tahu. Tak semua masyarakat umum dia pandai untuk buat adjustment. Perlulah ketua solat tersebut untuk memimpin, itu yang penting. Kemudian bab yang selanjutnya iaitu bab 192, iaitu bab anjuran mendatangi solat jamaah subuh dan juga isyak. Tadi kita dah sebut solat secara berjamaah, tapi ini khusus untuk mendatangi solat pada solat subuh dan juga isyak. Mari kita sama-sama lihat hadis pertama daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah, rawahu Muslim. وفي رواية الترمذي عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام الليلة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat isyak dengan jamaah. Ini solat isyak yang selalu orang-orang munafik yang tadi minggu lalu kita sebutkan, Nabi sebut tak nak solat secara berjamaah. Ada beberapa solat yang mereka tak suka solat secara berjamaah, ciri-ciri orang munafik. Dan siapa yang mengerjakan solat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah ia mendirikan solat separuh malam. Solat malam lah Dan barang siapa yang mengerjakan solat subuh dengan jamaah, maka seolah-olah ia mendirikan solat semalam suntuk. Jadi lengkap. So siapa yang solat isyak secara berjamaah, seolah dia mendirikan solat separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan solat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah ia mendirikan solat semalam suntuk, sepanjang malam. Solat laila kullah, kata Nabi. Jadi siapa yang solat isyak secara jamaah, faka'anna maqama nisfal lail, dia sudah mendirikan solat sebanyak setengah daripada malam.
Siapa yang solat subuh fi jamaah faka'annama shallal lail kullah. Dia kalau solat subuh secara berjamaah seperti dia solat sepanjang malam. Jadi kalau orang yang solat isyak secara berjamaah, solat subuh secara berjamaah, dia seolah-olah sudah solat sepanjang malam. Dalam riwayat Imam Tirmizi dari Uthman radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri solat isyak dengan jamaah, maka baginya adalah pahala mengerjakan solat selama sebanyak separuh malam. Jadi kat sini man syahida isyak fi jamaah kana lahu qiyam nisfil lailah, sama dengan hadis yang riwayat yang sebelumnya, sama seperti dia mengerjakan solat sebanyak separuh malam. Dan barang siapa yang bersembahyang isyak dan subuh dengan berjamaah, kalau dia solat barang siapa bersembahyang isyak dengan subuh dia buat secara berjamaah, maka baginya adalah pahala seperti mengerjakan solat semalam suntuk, sepanjang malam. Kana lahu ka qiyamil lailah, sepanjang malam dia membangunkan dirinya untuk solat, pahala dia seperti pahala orang mengerjakan solat semalam suntuk. Kita adalah juga solat malam tapi kita ada tidur sekejap, bangun sekejap kan. Jadi ini seolah-olah dia solat berjamaah isyak dan juga subuh, dia seolah-olah dia mengerjakan solat semalam sepenuhnya, semalam suntuk katanya. Kemudian ini adalah hadis hasan sahih kata Imam Tirmizi. Kemudian daripada hadis tadi kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih wa qad sabaqa bitulihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata para manusia itu mengetahui betapa besar pahalanya mengerjakan solat isyak dan subuh dengan berjamaah. Ini kata Nabi, kalau mereka manusia ni tahu betapa besarnya pahala mengerjakan solat isyak dan subuh secara berjamaah, nescaya mereka akan mendatangi kedua solat itu sekalipun dengan berjalan merangkak. Kelebihan besar sekali. Hadis ini diterangkan panjang lebar dalam bab yang sebelumnya. Jadi sampaikan merangkak, kalau boleh dia mendatangi solat tersebut, tak nak miss lah. Kerana tahu kelebihan solat isyak dan subuh secara berjamaah, dia tak nak miss. Kalau dia tahu kelebihan dia besar sangat, maka kalau dia perlu sampai berjalan dan merangkak, dia akan buat juga. Itu kelebihan dia. Kemudian daripada Abu Hurairah lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqin min salatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Ini dari sudut yang lain. Nabi sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu salat pun yang terlebih berat dirasakan oleh orang-orang munafik itu daripada salat subuh dan isyak. Ini solat subuh dengan isyak ni berat bagi orang-orang munafik nak melakukannya. Jadi kalau Nabi nak tahu siapa orang-orang munafik ni, dia akan miss solat bersama waktu solat subuh dan isyak. Tu tanda-tanda mereka. Nabi pun diamkan aja, kan? Kerana Nabi pun tahu mereka masuk bukan kerana betul-betul yakin kepada Islam. Tetapi andai kata mereka mengetahui betapa besar pahalanya kedua solat itu, nescayalah mereka akan mendatanginya sekalipun dengan berjalan merangkak ke tempat jamaahnya. Tu Nabi bilang, kalaulah mereka tahu. Memang tak diberitahu kelebihannya. Jadi kalau orang tu nakkan tu, dia akan kena bersungguh-sungguh, pahalanya akan lebih banyak daripada setiap mereka tak sama. Ada yang misalnya datang solat isyak dan juga solat subuh, menambah-nambah lagi pahala dengan amalan-amalan yang lain. Ada orang lepas solat subuh kasih makan orang lagi. Singapura banyak lah begitu, lepas solat subuh seorang satu dapat breakfast ke apa, dapat nasi dan ataupun kuih-kuih. Orang memberi sumbangan bagi orang yang solat subuh secara berjamaah dekat masjid. Ada yang misalnya dia dah solat sama-sama dekat waktu subuh tadi, kemudian dia duduk sekejap, kemudian mungkin berzikir, baca Quran, ataupun lepas itu dia bagi-bagi makanan kepada orang-orang yang datang solat jamaah subuh. Lagi banyak kan pahalanya, berganda-ganda.
Jadi memang pahala standard tu Allah akan berikan. Memang kelebihan ni sangat-sangat besar. Kalau Nabi sebut kelebihan sangat besar, memang kelebihan sangat besar. Nabi bilang kalau mereka tahu kelebihannya, mereka akan datang dengan berjalan merangkak ke tempat jamaah tersebut kerana kelebihan pahala tersebut. Jadi pahala ini kita tidak tahu. That's why kita beritahu ada orang dia buat perform lagi lebih banyak lagi. Dia tambah lagi amalan lepas isyak kemudian subuh. Lepas isyak pun ada solat witir semua kan. Solat lepas isyak kemudian solat witir lagi. Jadi tambah dengan kelebihan-kelebihan yang banyak, kemudian bangun malam lagi kan. Jadi itulah kelebihan-kelebihan banyak yang boleh mereka raih, boleh orang jemaah tersebut dapat jika dia buat dengan lebih bersungguh-sungguh, pahala akan lebih banyak lagi. Jadi kita rasa kita berhenti sampai sini dulu. Kemudian insya-Allah kita akan sambung pada bab yang seterusnya insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.